Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Syahrizal Kemal Arifin. Dan saya Karonisa Kasnun. Anda sedang menonton Dialog TVS. Seperti biasa, Dialog TVS membawakan kepada anda perbincangan isu-isu semasa, isu-isu terkini bersama panel-panel jemputan dengan topik-topik yang dipilih berdasarkan perkembangan yang berlaku, Syah. Dan seminggu yang lalu, keputusan STPM telah pun keluar dan minggu ini hala 7 lepasan STPM. Kerja atau sambung belajar, apakah yang menjadi pilihan dan manakah yang terbaik untuk dijadikan panduan dan rujukan kepada pelajar-pelajar lepasan STPM Indonesia. Dan minggu lalu perkabaran baiknya apa, Nisa? Pastinya kita dapat saksikan keputusan STPM yang menunjukkan peningkatan catatan purata nilai grade keseluruhan ataupun PNGK National kepada 2.82 berbanding 2.79 pada tahun 2021. Dan secara keseluruhannya, Syah, kalau kita tengok PNGK National STPM 2022 ini meningkat sebanyak 0.03 mata, sekaligus yang tertinggi sejak STPM ini dilaksanakan, Syah. Satu perkabaran yang menarik dan pastinya di Sarawak. Di Sarawak? Betul. Di Sarawak mencatatkan peningkatan dengan 147 calon mendapat 4 flat ataupun purata nilai grade kumulatif CGPA-nya 4.00 yang sempurna dalam peperiksaan tersebut, Syah. Dan dikabarkan juga semua yang mengambil STPM ini pada tahun lalu, keputusannya mereka ini layak mendapat sijil. Tapi topik yang kita bawakan adalah kerja atau nak sambung belajar. Kita bersama dua panel yang kita bawakan pada malam ini untuk memperkatakan tentang perkara kerja atau menyambung belajar. Siapakah dia? Pastinya kita bersama dengan Profesor Datuk Dr. Syazali Abu Mansur, Pro-Nap Chancellor Penyelidikan Pengajian Siswazah dan Endowment ICATS, dan seterusnya kita bersama dengan Dr. Remy Jadat, Timbalan Dekan Prasiswazah Fakulti Bahasa dan Komunikasi UNIMAS. Terima kasih Doktor dan juga Datuk kerana sudi bersama kami di Dialog TVS. Baik, Datuk dan juga Doktor, topik awal yang kita nak perkatakan kerja atau nak sambung belajar. Serba sedikit kerja atau sambung belajar selepas STPM. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam. Sudah tentulah ya, bagi siapa yang boleh belajar, ya, yang mampu belajar, yang tak ada sebab-sebab lain, sakitlah sebab lain lah katakan. Okay. Teruslah belajar. Sebagai seorang yang pernah menjadi pensyarah 34 tahun, seorang bapa, saya menasihatkan janganlah putuskan dulu. Masa momentum belajar tu ada, dah 12 tahun berada di sekolah, teruskan. Hanya tinggal 3 tahun saja lagi, barulah kita boleh katakan tamat pengajian. Kalau kita hanya setakat STPM, kita belum kira tamat pengajian. Kita hanya kata tamat persekolahan. Itu saya katakan sebagai seorang bapa, kita lihat anak-anak kita bagaimana susah pergi sekolah. Pagi-pagi nak kejutkan apa masa dia kecil kan, bangun ngantuk-ngantuk pergi sekolah, bawa beg berat, 6 tahun sekolah rendah, 6 tahun di sekolah menengah, dah besar. Jadi dah 12 tahun kita tengok anak-anak kita sekolah, tinggal lagi 3 tahun lagi. Jadi sebagai seorang bapa juga harus, kalau anak-anak tu ada niat yang tak nak terus belajar, pastikan anak-anak mereka tambunglah belajar. Dan di situlah letaknya masa depan mereka. Kita katakan kalau kita ada STPM, betul ada STPM, tapi kepakaran kita, apakah kepakaran kita? STPM tak ada specialty. Kita belajar semua ilmu-ilmu basic saja. Tapi dah masuk ke universiti, barulah kita disalurkan ke kepakaran minat seorang pelajar itu. So di sinilah saya rasa anak-anak kadang-kadang dia ikut-ikutan. Ikut kawan-kawan tak belajar, dulu tak belajar. Kawan aku tak belajar pun ada dapat beli handphone. Aku tak belajar lain 3 tahun tak ada handphone. Salah, ya. Kerana penyesalan akan tiba nanti. Penyesalan akan tiba apabila lihat kawan yang lain yang mungkin lebih lemah daripada dia. Ada degree. Aku lagi-lagi 3.0, dia 2.0, ya, dia ada degree. Jadi situ datangnya inferiority complex. Saya cerita pengalaman saya. Saya dulu, saya boleh ceritakan dulu saya tak nak belajar degree, saya nak diploma cukup. Padahal saya ada skor. Kisah benar. Kisah benar. Saya skor. Tiba-tiba kawan-kawan kita yang kurang daripada saya, saya tengok dah ada degree, dah pergi apa. Jadi situlah penyesalan saya datang. Jadi sebab itu semangat saya belajar. Lepas diploma tu terus saya belajar, bukan cakap degree.
Tak cukup lagi master, bukan sebab master, PhD. Betul-betul dah tutuplah pengajian saya. Penyesalan itu melahirkan Night Chancellor itu yang saya nak bagi tahu orang luar tu, nanti agak menyesal bila melihat rakan-rakan kita rasa inferior. So dari sisi pengalaman kita, jangan ragu-ragu lagi. Sebagai seorang pelajar, teruslah belajar. At least degree. At least degree dapat STPM. And then kalau seorang bapa tu galakkan. Tak ada sebab, melainkan sakit sajalah. Sakit saja mungkin dah tak mampu sakit. Itu kita boleh bagi. Yang lain kewangan semua tu. Saya rasa di zaman sekarang ni, sebut dia anak tak ada duit. Orang berebut nak sedekah. Baik, Datuk. Doktor. Awalnya macam mana kerja ataupun menyambung pelajaran ini? Okey, terima kasih Syah dan Lisa. Okey, kalau tanya saya secara peribadi, saya juga seperti Datuk. Saya memilih supaya semua, jika boleh, semua yang di peringkat STPM, kalau kita fokus pada STPM, perlu sambung belajar sehingga ke degree. Sebab apa? Apa yang saya boleh lihat melalui pengalaman saya, yang ada degree dengan yang tak ada degree itu jauh bezanya. Dari segi mentaliti, dari segi kematangan dan juga skills yang kita perolehi. Yang macam Datuk kata tadi, kalau di sekolah kita hanya belajar perkara-perkara basic, kita belajar matematik, kita belajar sejarah, tetapi di universiti kita punya skills dan juga ilmu yang kita perolehi itu dia lebih berfokus. Contohnya kalau kita belajar bidang perakaunan, kita akan belajar bidang perakaunan dalam 3 tahun. Jadi kalau kita keluar, contohnya kalau bekerja, walaupun satu jawatan yang sama, kita punya minda tu lain, cara kita berfikir, cara pembawaan kita. Sebab kita belajar di universiti ni, bukan sahaja dia membina kita punya minda ataupun intelektual, tetapi kita punya grooming pembawaan diri juga, itu yang penting dia. Yang ini kita tak akan dapat kalau kita tak sambung belajar. Itu jawapannya diberikan oleh panel kita berkenaan nak kerja ataupun sambung belajar, tapi jelasnya memang cadangannya adalah untuk melanjutkan pengajian ini. Betul. Okey, baik. Sekarang ni kita nak meletakkan satu soalan yang mungkin ringkas. SPM dengan STPM dua-dua penting, ya? Betul. Dua-dua penting. Ya, betul. SPM ada, kalau di Sarawak ada 30,000 yang mengambil peperiksaan tersebut. Tapi bila menjelang STPM, kita lihat angka itu kurang. Kurang popular tu kenapa? Salah seorang. STPM tu sendiri kita lihat kurang. Adakah sebab tak cukup bagus untuk memasuki IPTA atau macam mana? Okay. Di sini lihat banyakkan pelajar-pelajar kita lepas SPM ni memang mereka nak bebas dah. Di usia lepas SPM adalah usia 18. Dia usia remaja. Jadi dia akan fikir kalau keluar daripada SPM ni, masa SPM dia masih lagi dalam suasana ibu bapa mereka, cikgu mereka, kadang-kadang pakai uniform lagi, ada guru disiplin lagi. Itu yang malas. Itu dia malas. Tapi bila dia masuk katakan diploma SPM, dia dah bertukar status dari seorang pelajar atau murid sekolah menjadi seorang siswa universiti, ICAT College Kuching Sarawak, kan bunyi dia lain. Di situ persepsi seorang pelajar tu, saya nak menjadi seorang siswa. Jadi sudah ada rekan semua rakan-rakannya lepas SPM minta. Jadi banyak minta masuk college. Jadi dia tak nak ketinggalan. Dan secara kebetulannya peluang untuk belajar tu lepas SPM dia memang banyak. Pasal diploma, foundation, bahkan saja UiTM, ada IPTA. Kita di Sarawak, universiti yang punya Sarawak pun menawarkan foundation dan juga kursus-kursus diploma yang banyak diambil oleh pelajar-pelajar SPM daripada pelajar-pelajar STPM. Dan pelajar-pelajar SPM ni bila dia ambil diploma, dia boleh ambil degree. So jadi punca utama tadi status mereka. Status mereka berubah dan bila freedom mereka pun dapat. Jadi mereka nak hidup berdikari, jauh pada rumah. So di situlah yang STPM ni tidak begitu popular dibandingkan dengan SPM. Doktor sendiri macam mana? Kalau menurut saya, kalau STPM itu tidak popular, itu adalah kerana persepsi yang telah ditanam oleh masyarakat kita di Malaysia ni setelah sekian lama bahawa STPM ini adalah satu peperiksaan yang susah. Yang susah. Semuanya kata susah, senior kata susah. Jadi benda tu dah ditanam dalam minda kita. Jadi ramai yang
memilih untuk tidak mengambil STPM dan teruskan pengajian ke peringkat diploma seperti yang Datuk kata tadi, itu juga memberi kesan sebenarnya status itu. Kalau STPM dia masih lagi murid, dia masih lagi pelajar, tapi kalau dia di peringkat universiti dia dah jadi mahasiswa, dia dah boleh menyewa di luar, dia tak tinggal lagi dengan ibu bapa dan sebagainya. Itu juga adalah satu faktor. Kemudian saya tekankan di sini juga mungkin kita dah tengok perubahan perkembangan ekonomi kita yang membawa kepada daripada masyarakat dulu, petani, sekarang mungkin dah ramai ibu bapa yang bekerja, yang lebih baik pendapatannya. Dia lebih ibu bapa ini yang menentukan sebenarnya. Ramai bila saya bercakap dengan pelajar saya, ramai yang kata mak saya yang suruh saya, mak saya suruh, ibu bapa saya yang minta saya belajar bidang ini. Jadi nampaknya di sini ibu bapa menjadi penentu juga kepada pilihan pelajar itu. Dia tak nak anak dia belajar di STPM, dia nak minta anak dia terus menjurus kepada bidang-bidang tertentu. Di peringkat diploma contohnya. Bagaimana pula Datuk dan Doktor jika melihat isu kewangan itu menjadi salah satu punca ataupun halangan ataupun kekangan kepada pelajar-pelajar ini untuk terus melanjutkan pengajian ke IPTE atau memilih STPM ini sebagai satu batu loncatan mungkin untuk mereka sambung pengajian mungkin dikatakan peringkat yang lebih tinggi daripada SPM. Jadi kadang-kadang yang pelajar yang yang ditinggalkan tak masuk yang tak ambil masuk college tu, mungkin juga dia ada diperlukan dari segi keperluan keluarga tu. Keluarga tak membenarkan atas sebab-sebab tertentu termasuk isu-isu ekonomi tadilah pendapatan. Kerana mereka ini membantu keluarga mereka dalam menjana pendapatan ataupun menjaga adik-adik, mak bapak mencari pekerjaan. So dia ada faktor-faktor. Bukan mereka tak layak untuk masuk college, foundation ke diploma. Okay? Kalau dia layak masuk STPM, dia layaklah masuk ke diploma. Jadi di sinilah faktor-faktor yang saya katakan tadi menyebabkan mereka terpaksa tinggal. Tapi mungkin juga mereka ni belum decide lagi. Belum decide apa nak buat. Nak ambil diploma ni tak tahu lagi. So nak ambil kos apa. So dia kos apa, so dia decided. Dia decided duduklah dulu 2 tahun dia kan berfikir. Dia minat lebih matematik ke SPM tu nanti dia ambil engineering. Kalau dia minat biologi ke dia boleh jadi doktor. Kalau dia minat history ke dia boleh jadi lawyer. Kalau dia minat agama Islam ke dia jadi ustaz. Jadi di situlah tempat masih lagi tercari-cari. Mereka belum usia begitu, mereka belum tahu apa nak jadi. Itu sebab masa tu kadang mak bapak dia dari Perdana Menteri, jadilah kau doktor, jadilah mak bapak yang menentukan. Saya ni cerita betul. Hari tu kita ada buat satu exhibition di tarik student-student yang lebih-lebih mak dia. Anak dia tak boleh. Mak dia lah sibuk pada apa. Anak dia diam. Soalan anak tak minat nak sambung belajar lepas SPM. Yang lebih-lebih mak dia. Ini cerita betul. Ada berlaku. Saya pergi masa tu. Nah, di sinilah saya kata anak-anak tu belum sedia. Walaupun kita kata ada kebebasan, tapi anak-anak tu masih belum tahu apa program dia nak ambil. Mungkin ke kalangan daripada ibu bapa yang hadir pada expo tersebut anjurkan itu hadir daripada mereka yang dalam golongan B40 yang kerana inginkan pendapatan lebih baik, masa depan lebih baik untuk anak mereka. Jadi kalau gaji 40 ni kalau katakan masalah katakan anak tak ada duit lah, tak ada masalah sekarang ya. Kalau ada sebagai seorang rakyat Sarawak, sebelum pergi universiti kita dah bagi duit lah. Biasanya ya. Dah bagi dah duit tambang, persediaan untuk bagi. Sampai je bagi je lah, makan hostel semua dia bagi. Kalau tak cukup je makan, kita ada sediakan makanan, kita ada sedekah bila kata. Kalau tak cukup juga tambang pun kita bagi. So excuse nak hidup mewah tak adalah, tak ada duit. Tapi makan, fees semua ditanggung. Saya tak ada masalah ataupun tak ada alasan untuk terus sambung pengajian dan kita nak juga tanya selepas ini bagaimana daripada pihak IPTA sendiri melihat pelajar daripada STP ini menyambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi, dari sudut mana bagaimana mereka melihat persediaan mereka dan kita akan nantikan selepas ini. Kita nak tahu juga selepas ini macam mana, adakah mungkin ada tawaran untuk beasiswa mungkin mudah ke tidak pada sudut keuangan itu sendiri. Kita akan menjelaskan seketika, kembali selepas ini, jangan ke mana-mana.
Terima kasih atas kesetiaan anda bersama Dialog TVS malam ini yang kita bawakan berkenaan dengan Hala tuju selepas STPM, kerja atau sambung belajar. dan bagi anda di luar sana yang mungkin Baru menonton. sebenarnya dalam tempoh berehat sebentar tadi sebenarnya kita ada membincangkan bersama dua panel kita berkenaan dengan apa yang bakal ditawarkan di pihak universiti sendiri bagi mereka ataupun lepasan STPM ini ataupun lepasan SPM juga boleh mengambil kira apa yang dibincangkan kami pada malam ini untuk anda membuatkan pilihan sama ada untuk melanjutkan pelajaran di mana-mana universiti. Kita ingin bersama terus kepada panel kita malam ini. Mungkin Datuk lebih dahulu ICAT sendiri kita melihat apakah tawaran sebenarnya kepada mereka di luar sana yang sekarang ini mungkin tengah berkira-kira nak kerjalah banyak sikit duit tapi nak belajar duit tak ada. Banyak nak pakai duit nak belajar ni. Okay, memanglah kita punya opportunity cost, apa benda yang perlu kita korbankan adalah pendapatan kita 3 tahun tu. Okey, 3 tahun pendapatan katakan sebulan 1,500. Setahun 18,000. Okey, 3 tahun katakan 36 siapa lagi so 50 kali itu yang kita korbankan. Sebab tak dapat gaji lah. Tapi di sini kita terpaksa bayar. Okey, kita terpaksa korbankan kos and the same time kita kena bayar. Bayar katakan 40,000, 50,000 hutang, biar hutang apa ke. Tapi total up, saya rasa in long term, benda tu nanti yang membuatkan walaupun bayar lebih, buatkan pengorbanan adalah kepuasan. Kepuasan yang nilainya lebih daripada apa yang telah kita korbankan, apa yang kita bayar. Di sinilah saya rasa benda-benda ni tak boleh, masa ni tak boleh reverse. Okay? Katakan you kalau dia tidak ada, ia ada STPM gaji you ke 1,500 kalau dia degree, perbezaan gaji you mungkin ada 1,000 ke apa perbezaan. So rasa 5-6 tahun cover lah apa yang you tu. Tapi peluang you career path you bila ada degree tu nak cakap apa susah. Tapi di zaman walaupun dah zaman sekarang orang masih tengok degree certificate. Okey, apa degree? Dah ada pangkat pun dia tengok degree juga. Dia tak tengok benda tu. Itu memang walaupun kata walaupun dia SPM dia bagus tapi tetap nak tengok dia degree apa. Kadang-kadang tak pedulilah degree apa asal dia degree. Baru dia tahu dia dah boleh berfikir, dia dah boleh menganalisa sesuatu problem itu. Dia macam you degree lain saya kata. Tapi you kerja dalam bidang broadcasting. Betul tapi degree lain. Tapi orang tahu with your training dalam universiti tu diberi assignment, diberi cara berfikir, dicari buat you boleh analyse sesuatu tu buat keputusan. Itulah walaupun kita kata you kerja ni kata you graduate bidang ni tapi tak kena mengena. Tapi no. The way you thinking tu yang kita latih di universiti. So di sinilah tempat melatih bagaimana you punya kognitif Pikiran tu supaya menganalisa sesuatu masalah tu dan menyelesaikan masalah. Di situ sebab kenapa majikan-majikan masih perlukan orang ada degree ni, walaupun degreenya tak sama seperti bidang yang dicuburi, tapi dia dah tahu dia lah melalui proses pembelajaran yang kita hendak kompetensi membolehkan dia bagi seorang pegawai eksekutif to make decision. Tapi kalau you dengan belum ada degree, you boleh kerja tapi you tak boleh make decision lah. You is a follower lah. Saya tertarik dengan jawapan Datuk. Saya dengar dulu daripada Doktor. Doktor Rabi, kalau katalah yang di luar sana sekarang ni keputusan dia 2.2 ataupun 2.3 lah. Mungkin sekarang ni beliau itu ketika ini di rumah mungkin rasa risau. Mungkin tak dapat ni. Tak tinggi. Susah nak dapat ni. Sukar nak masuk ni. Kalau nak masuk pun belum tentu lagi ada duit ni. Jadi di Unimas sendiri melihat perkara ini macam mana? Kalau di Unimas, kalau golongan contohnya tadi 2.3, 2.5, sudah tentu dia punya peluang untuk masuk ke IPTA itu, kita bercakap tentang CGPA tadi PNGK tadi, memang tipis lah, memang tipis. Kerana walaupun untuk memasukkan ke universiti awam, minimal syarat am dia yang perlu dipenuhi oleh calon STPM untuk masuki ijazah secara mudah ialah 2.0. Tetapi janganlah pelajar tu aim kepada 2.0 kerana ramai lagi pelajar lain yang dapat PNGK yang lebih tinggi. Jadi pilihan kita memang akan pada yang lebih tinggi lah. Dan tadi apa soalan dia tadi? Kalau tak ada keuangan. Apa yang ditawarkan oleh Unimas? Okey, dari aspek kewangan, contohnya pelajar ni tadi dia dah
dia merayu, kemudian mungkin rayuan dia diterima dan dia diterima masuk ke universiti, tak kiralah dia punya PNJK berapa. Yang penting kita tengok contohnya seorang pelajar yang B40. Jadi kita sebenarnya ada banyak jenis package ataupun yuran pengecaluan bukan bantuan kewangan, contohnya bantuan kewangan dari segi yuran, dari segi kediaman, kemudian sara hidup, dan juga kita juga memudahkan urusan pelajar dari segi membuat pinjaman tu sebenarnya. Kita tak biarkan pelajar tu kalau dia buat pinjaman PTPTN contohnya, kita tak biarkan dia buat sendiri. Kita yang akan uruskan, kita yang akan selaraskan. Itu adalah salah satu bantuan kita kepada pelajar-pelajar di IPTL lah, terutamanya di UNIMAS. Kita juga ada endowment, wakaf. Ya, ini mereka memberi laptop secara percuma. Yalah, kalau kadang-kadang kalau pelajar ni dia tak ada laptop, saya tak ada laptop dan jadi dia rasa down, dia tak nak meneruskan pengajian. Tapi sebenarnya kita juga menyediakan laptop percuma kepada yang berkelayakan. Jadi tak ada alasan ya Syah untuk meneruskan pengajian sebenarnya ke mana-mana peringkat pengajian. Boleh saya celah sikit ya. Silakan. Okay, bila kata tadi mungkin 2.0 dah masuk ke UNIMAS tak dapat. Kerana UNIMAS adalah ada satu universiti IPTA yang dia akan pilih komputer, pilih komputer, pilih. Dia tak dapat, dia pilih kursus lain, terpaksa ambil kursus lain. Jadi pelajar tu dah dia minat A, dapat kursus B. Jadi di situ di-moralize sikit. Tapi di ICAT ni you minat apa, itulah you dapat. Sebab kita ini pilihan daripada mereka. Ya, you minat bukan menolak UNIMAS. Bukan menolak UNIMAS. Tapi ranking tu ada sedikit tinggi. Tapi saya katakan sini bahawa pelajar-pelajar yang tak dapat tempat di IPTA ke, kita sedia menampung keperluan. Di sini di ICAT ni kita tak anak Sarawak khusus. Ya, kita tak menitik beratkan graduate on time, saya kata. Kita you study at your own pace. Kemampuan ni kita ni lebih pada sistem Amerika. Saya visible di Amerika, terlihat satu sistem yang begitu bagus, fleksibel. Kita accommodate apa kemampuan pelajar. Macam di IPTA tu, you kena grade on time, semua. Tapi kita tak. You katakan you tak berapa mampu, you ambil dua subjek, 3 subjek. Sebab kemampuan seseorang tu berlainan. Tapi yang pasti kalau you dapat masuk ICAT, memang kerajaan negeri Sarawak akan membayarinya. As long as you belajar. Yes, and then ada syarat bahasa Malaysia kredit je, itu je. And then kalau you perform, you boleh dapat discount ke 75%. Depend on your CGPA. So di sini saya rasa negeri lain pun tak seprihatin. Saya di negeri Sarawak ni dalam menentukan pendidikan tinggi anak-anak negeri Sarawak ni. Itu sebab negeri Sarawak ni dia ada 4 universiti bawah milik Yayasan Sarawak ya. Swinburne, Curtin, Universiti Ibu, dan yang terbaru anak yang bongsu adalah Universiti ICAT. So di sini anak-anak Sarawak jangan kata tak boleh masuk UNIMAS, jangan terus putus harapan. Kita universiti negeri ini akan menerima anda dengan hati yang lapang, hati yang terbuka dengan kewangan bantuan yang sudah kita sediakan. Dengan syarat anda sanggup belajar saja. Saya tak ada saya tertarik sebenarnya dengan jawapan Datuk berkenaan dengan macam mana pun you harus bekerja. Di mana nak set mentality itu supaya persediaan you you harus belajar untuk persediaan mentality you pada alam pekerjaan nanti untuk majikan-majikan refer. Bagaimana pula Datuk kalau kita melihat majikan melihat kepada pengalaman dan berdasarkan qualification yang you ada. Kalau you ada qualification yang tinggi sekalipun tapi you tidak mampu untuk menjalankan satu task itu, bagaimana? Jadi majikan akan lebih memilih kepada mereka yang punya pengalaman daripada qualification yang ada. Pandangan Datuk? Katakan seorang ni A, dia ada STPM. Yang seorang ni B, dia ada degree. Lain faktor semua sama. Nak menentukan naik pangkat. Majikan pilih yang mana untuk naik pangkat? Siapa majikan pilih? Kalau you majikan lah, you pilih siapa? Sebab human resource. Mana you pilih yang A atau yang B? Majikan juga sama. Saya pilih yang mana? Mana sama lah. Tapi satu ni, dia ada degree, satu tak ada degree. Mana you pilih untuk naik pangkat? Jadi make a difference. Tapi kalau satu ni memang kerja dia hebat, yang degree kerja tak senonoh katanya. Itulah cerita. Tapi kita assume semua sama. Ekonomi kita kena buat assumption, hanya faktor dia degree dan tak degree. So of course majikan yang seorang rasional, dia akan memilih orang yang ada di degree. Kerana dia akan memberi image majikan tu. Bila dia tunjuk dia punya business card, saya pengurus human resource daripada
company A berkelusar dengan ada bachelor ICAC University. Itu di situlah dia punya memberi imej yang bagus pada syarikat itu. Tapi kan Datuk, pepatah ada mengatakan belajarlah sehingga ke negeri China. Jadi kan sekarang ni kan pelbagai IPTA, IPTS pun menawarkan PJJ, kerja dulu and then sambung belajar. Jadi pandangan Datuk jadi macam mana? Kalau lah kata ada calon-calon lepasan STPM ini cakap tak apalah, kerja dulu, cari pengalaman 2-3 tahun and then sambung belajar. Jadi bagaimana pula Datuk melihat daripada sudut pandangan saya itu? kuateri dalam masa 2-3 tahun ni dia masa complacent. Kalau dia jatuh cinta. Dia jatuh cinta, dia kahwin. Dia anak. So dah saya nak belajar dulu kata dia. Tapi saya ada komitmen. Dan sekarang saya kuateri benda yang tak sengaja tu berlaku. Kita boleh plan kan. Saya kuateri. Tapi kalau tu set your mind, saya nak ambil belajar pun saya nak fikir kahwin ke apa ke. Alang-alang tu terus belajar terus. Itu saya takut. Dia banyak saya tengok benda ni, saya cerita melalui kawan-kawan saya pengalaman. Dia memang dia nak macam itulah. Tapi tiba dia jatuh cinta. Dia kahwin, dia anak. Dah tak dapat dah belajar. Pandangan doktor pula? Ya, sementara masih ada momentum tu. Ya, ada momentum tu yang penting ya. Baik Doktor, kalau nak cakap pasal momentum Doktor, mungkin ada yang masuk di Unimas. ICAC kita bukan kata hard sell lah sangat, tapi memang okey lah tu sebenarnya untuk menjadi rujukan kepada penonton di luar sana. Tapi kalau kita daripada sudut Unimas sendiri, ada tak pelajar-pelajar di sendiri yang mungkin selepas setahun review tak dapat? Mungkin mereka tetap bekerja, tapi ada tak yang merayu sebenarnya dalam tempoh? Ada dalam tempoh rayuan, kemudian dibawa masuk dan memperoleh mungkin anugerah dekan, ada dalam rekod Unimas sendiri? Kalau kita dia one off, dia punya satu cycle lah kalau permohonan tu. Contohnya tahun ini dia memohon, tak kira dah dia STPM tahun bila, tapi kalau dah habis tutup permohonan dan sudah diumumkan dan dia berjaya dan tidak berjaya, itu saja dia punya keputusan. Tetapi kalau dia tidak berjaya, dia boleh lagi merayu dalam masa itu jugalah. Dia tak perlu tunggu dalam setahun untuk merayu, dia tunggu beberapa minggu untuk tempoh merayu tu. Kalau diterima, kita juga pernah ada terima pelajar ni, dia kita panggil dia pelajar rayuan lah. Dia akan ambil sebagai second intake. Second intake dia akan masuk 2 minggu lewat daripada yang pelajar yang lain lah. Jadi kadang-kadang kita juga pantau pelajar ni, adakah dia punya performance tu sebaik pelajar yang first intake, dan kita memang terbukti. Ada pelajar yang dia second intake, dia punya PNGK semasa STPM tidaklah memberansangkan, tetapi dia membuktikan dia juga boleh setanding dengan pelajar-pelajar lain yang STPM 4 flat dan juga yang daripada diploma dan sebagainya. Dia punya kelayakan kemasukan tu. Memang ada, dan memang ini sepatutnya tidak boleh dijadikan sebagai satu pematah semangat. Kalau dah tak dapat masuk Unimas, tak boleh nak merayu. Masuk ICAC mungkin dia tak cuba lagi sebenarnya. Tapi mungkin selepas ini kita nak bincangkan juga selepas ini, bukan kita tidak mahu menyebelahi mereka yang memang langsung tak nak belajar dah lepas ni. Tapi apakah persediaan daripada sudut itu daripada pihak berkaitan? Betul. Kita akan berceria seketika, kembali selepas ini. Terus setia bersama kami. Okey, bertemu kembali dalam Dialog TVS. Pastinya kita membawakan malam ini tajuk iaitu Hala 7 selepas STPM, bekerja atau sambung belajar. Syah. Dan sebelum berteriak tadi, kita sebenarnya berbincang bersama dengan panel-panel kita mengatakan hala 7 sebenarnya yang kita nak tentukan ataupun kita bagi pilihan kepada rujukan sebenarnya, bukannya kita paksa. Bukan paksa. Memang kita dah sediakan salah satu, walaupun institusi pengajian tinggi yang mungkin boleh dijadikan pilihan. Unimas boleh, ICAC boleh. Tapi apakah sebenarnya yang sepatutnya dilakukan oleh lepasan pelajar STPM ini? Doktor, terlebih dahulu. Apa sebenarnya yang perlu dilakukan sebab kalau kita sekarang lihat, ini? STPM ni orang kata pra-university. Jadi daripada pihak institusi sendiri bagaimana? Kalau kita melihat di Unimas contohnya, kalau kita lihat pelajar STPM ni dia seperti sekolah. Dia punya sistem pendidikan dan juga kurikulum dia seperti sekolah. Kalau kita dah masuk ke universiti, di peringkat universiti, kita bukan saja mengajar tentang teori, malah praktikal, malah kita bagi pelajar itu soft skill. Soft skill ini yang membezakan kita sebagai graduan ataupun kita sebagai
yang bukan graduan, yang bukan pemegang ijazah sarjana muda. Jadi kepada kepada pelajar-pelajar yang ingin nak meneruskan pengajian ini, saya nak nasihatkan supaya fikirkan dalam masa jangka panjang, in the long run. Contohnya anda sebagai pekerja gig sekarang dan tak memerlukan SPM, tak memerlukan STPM sekalipun. Tapi dalam jangka masa panjang, adakah itu sustain? Itu juga perlu difikirkanlah. Adakah itu sustain walaupun meraih pendapatan yang tinggi? Gajinya tinggi dan kerjanya mudah. Jadi influencer. Jadi influencer, kerjanya lebih mudah lah. Bekerja sendiri, tidak terikat tapi mendapat pulangan yang tinggi. Jadi kalau nak pilih, kalau nak belajar juga, nak sambung belajar juga, Datuk, apa yang sepatutnya dilakukan sekarang? Kalau lepas SPM, kan SPM. Kita dah lepas SPM, kita dapat result. Dah lulus lah. Boleh masuk universiti. Okay. Jangan tanya diri kita nak belajar tak. Jangan. Bila you start tanya diri you nak belajar tidak, takut syaitan datang. Jangan belajar, tak penting kau duduk. Takut. You terus menjurus pada soalan, kursus apa yang aku minat. Betul. Jadi kursus apa you minat, soalan tu you tujukan dalam fikiran you, sudah tentunya tujuannya lah untuk belajar. Tukar pemikiran, nak belajar soalan. Tidak, jangan soalan, bukan belajar tidak. Kursus apa yang saya minat. Jadi dalam menentukan kursus apa kita minat itulah peranan ibu bapa, peranan guru sekolah. Dah dieksposkan dia melihat ini kerja seorang pilot. Bawa pilot ke sekolah tu. Pilot cerita, pilot ni interesting. You can travel around the world, free of charge. You can stay dalam hotel 5 bintang. Tu cara bawa pula seorang pensyarah bagi saya lah. Dia lecturer ini you buat research dia pelajar macam okey. Jadi apa yang kita exposekan pelajar-pelajar yang sedang ambil STPM tu, semua career yang berada di dalam luar sana. Di situlah lahirnya minat. Okey, di situ lahirnya minat apabila ada orang bercakap. Bukan cikgu bercakap. Cikgu cakap jadi pilot ni bagus. Tak ada nak kalau inilah pentingnya minggu kerjaya di sekolah. Kalau pilot bercakap, itu lain bunyinya. Itu di sinilah kita dah prepare mental anak-anak kita pelajar, tapi anak-anak muda sangat. Sejak daripada dia masuk lower 6 lagi dah prepare. Maknanya dah 2 tahun ni prepare. Cikgu, saya tak sure lah nak jadi pilot, saya ingin nak jadi tentera. Saya kata tiba-tiba panggil general seorang datang bercakap ke sekolah tu. Jadi ni di situ. Maksudnya orang yang layak untuk cakap. Jadi anak-anak tu nampak role model berada mereka di depan mereka. Tapi sekarang ni role model tak ada. Hanya role model di kampung je, tak apa. Budak-budak tak kerja di motosikal, ada dapat handphone bagus tak sekolah, itu role model. Jadi saya tak nak belajar lah bekas dapat handphone baru. Dia kerja tolong bapak dia menyangkul, dapat handphone baru. Itu role model dia. Jadi di situlah kita ejen perubahan. Ketua masyarakat, ibu bapa, guru-guru, universiti kita pergi bagi talk pada komuniti kita, apakah kursus-kursus yang ada di ICAP, saya kata. Jadi kalau semua boleh asuh fikiran itu, saya rasa tak ada masalah lagi nak belajar atau tidak. Kerana semua keperluan yang ada, mentality dah cukup prepared, bukan prepared after SPM. Prepared one je masuk tingkatan rendah lagi. You dah tahulah you nak ambil bidang apa. So kalau kita ubah cara pemikiran anak-anak kita yang dia tak lupa, kita tolong ubahkan, dedahkan. Saya rasa isu kita dapat mengurangkan masalah anak-anak yang tak boleh belajar. Maksudnya soalan itu kena tukar sebenarnya mentaliti. Nak sambung belajar ke tidak, tukar kepada kos apa yang kita nak ambil sebenarnya. Betul. Okey, baik doktor, kita nak tanya mentaliti pendidikan tidak menjamin masa depan seperti apa yang dikatakan oleh Datuk tadi dan Nisa katakan memang kena pilih apa sebenarnya kita nak belajar. Tapi mentaliti ni dulu kita nak kena betulkan mentaliti. Sekarang ni kalau ikutkan negeri Sarawak sendiri memang dah mensasarkan untuk menjadi negeri pendapatan tinggi menjelang 2030 dan kita telah pun tersenarai dalam negeri berpendapatan tinggi. Jadi macam mana kita nak mengubah mentaliti ni sekarang ni? Kita nak kongsikan kepada penonton di rumah. Okey, untuk mengubah mentaliti ini, itulah salah satunya ialah dengan berpendidikan tinggi. Selagi masyarakat kita tidak berpendidikan tinggi ataupun tidak meneruskan pengajian sehingga peringkat sekurang-kurangnya ijazah sarjana muda, di situ kita sukar untuk kita, walaupun kita kata kita klaim sebagai negeri yang berpendapatan tinggi contohnya, tapi kalau mentaliti kita tidak diubah dan masih lagi berada di takuk lama, jadi kita tidak setara dengan pendapatan ekonomi ataupun kita punya pendapatan yang kita katakan sebagai berpendapatan tinggi negeri kita. Jadi
apa yang saya ingin katakan bahawa memang berilmu dan meneruskan pengajian di peringkat yang lebih tinggi, ijazah sarjana muda sekurang-kurangnya, kalau lebih bagus ke master dan seterusnya ke PhD. Jadi kita sebagai masyarakat yang bermentaliti adalah masyarakat yang tinggi ilmu pengetahuannya. Jadi kita akan dapat tengok bezanya. Siapa kita kalau kita bukan pemegang ijazah sarjana muda. Datuk nak tambah? Kalau dalam kita menuju ke arah sebuah negara atau negeri maju, kita pendidikan tinggi ni memang tak dapat dielakkan. Contohnya Jepun lah. Okay, Jepun boleh katakan driver taksinya gaji dia dekat RM10,000 Malaysia. Tapi dia ada pendidikan tinggi. Dia boleh bawa kita, dia boleh cerita macam tourist guide. Oh, ini apa cakap Inggeris. So Maksudnya ada isi. bawa taksi yang berpendapatan tinggi. So di Amerika yang cashier yang bekerja dia semua ada degree tu. So bagi mereka dapat degree is not necessary to get a job. Jadi macam satu keperluan. Keperluan adalah sebagai asas macam kita sekolah rendah, sekolah menengah keperluan asas kita kan. Degree bagi mereka tu just is a need. Keperluan semua orang ni. Tak kira degree apa. Kadang-kadang dia tak tahu major apa nak buat. Mesti saya belajar non major. Ambil satu kursus ni, ambil kursus ni, cukup 20% kredit degree non major. Itu di sini sistem education ni flexible. Mungkin Malaysia saya kata kita kena menuju ke arah situ supaya anak-anak ini suka. Sikit dia suka ambil masak, sikit dia suka ambil komputer, sikit dia suka jadi broadcaster ke macam you all ni. Seronoklah tengok jadi ni. Weh, nak ambil sikit. Jadi dia dedahkan semua meja tak ada. Tapi dia dah ada list. Dia dah go to 120 credits. Wah. Itu kita bagikan pun. Okey, kita bahkan tahu. hobi juga dijadikan sebagai and then bila dia tahu bidang mana dia minat, di situ disambung peringkat master. Sebab tak silap saya sekarang ni pun dalam peringkat pengajian tinggi sekarang ni dah memang ada. Sekarang ni memang kehidupan kita ke arah IR 4.0, social media. Tenaga kerja mahir. Social media adalah salah satu platform yang amat penting sekarang ni. Di salah satu universiti pun sekarang ada universiti yang telah menawarkan major dalam social media untuk anak-anak ini belajar yang lebih mendalam. Sebab kadang-kadang saya tertanya juga apa yang diajar dalam pengajian social media ni, apa yang perlu didalami. So, jadi tak ada alasan untuk ada pilihan. Betul. Tapi Nisa, dalam panel kita pada hari ini, kita sebenarnya ada satu lagi yang diperkatakan oleh mereka di luar sana. Mungkin kita tak cukup masa untuk membincangkan perkara ini, tapi saya yakin mungkin kedua-dua panel kita boleh rumuskan kerana kerisauan di luar sana adalah berkenaan dengan apabila mereka dah menduduki mana-mana jurusan di ICAT satu punya di masa tu di mana-mana major yang diperolehi pasaran mereka itu bagaimana pula selepas ini kerana adanya yang dilihat di depan mata habis universiti tidak mempunyai pekerjaan keboleh pasaran, sedangkan kalau berada di STPM sendiri mereka mungkin belum tentu lagi boleh mendapatkan pekerjaan menggunakan sijil tersebut. Mungkin di sini saya katakan pekerjaan ni macam piramid. Di rendah kelayakan dia lagi banyak kerja. Okey, labor saya tak perlu nak belajar tinggi-tinggi. Banyak punya labor, tak cukup labor, tak import lagi labor saya kata. Jadi diploma lagi banyak luang daripada degree. Degree dah kurang, master dah kurang. So PhD itu lagi kita kurang. Itu dah memang sistem. Tapi yang paling penting saya kata okey. Kadang it's not about dapat kerja tidak. Okey. It's not you mesti ada degree sebagai mentality, cara berfikir, cara you berinteraksi is dah di-train. Cara you analisa sesuatu di-train. So orang tengok you ada degree, you pergasa satisfaction. You nak jadi apa jadilah. Nak jadi petani pun jadilah. Ramai orang yang degree di petani. Ada kawan-kawan saya yang tak ada perlu degree pilih pekerjaan. Degree in microbiology jadi peneroka falda. Betul. You nak meneruskan ladang kebun. Apa benda lain ke? Just get a degree. Sebagai satu. So nanti anak-anak you pun akan ikut jejak you. Satu keperluan. Ya, so kalau you tak ada degree, you punya anak-anak bapak tak ada degree. Start jadi macam masalah wakers. Masalah tu berulang-ulang. Jadi tak nak benda tu berlaku. So di sinilah pentingnya bahawa kita sebagai satu dasar saudara ke, dasar negeri ke, dasar dalam rumah tu ke, anak-anak tu mestilah ada qualification certain level punya qualification. Jangan setakat sekolah saja. Ditetapkan. Mesti ada tertiary level dia. Bagi bahagian pengajian tinggi. Kerana di situlah menentukan hala tuju negeri kita, negara kita, sama ada kita
bernegeri maju atau tidak. Tak guna kalau negeri itu negeri berpendidikan tinggi tapi rakyatnya tak ada pendidikan tinggi misalnya kata. Jadi banyak isu-isu yang kita boleh kaitkan dengan pendidikan tinggi ni. Kalau ia dah pendidikan tinggi ni, ia nak buang sampah luar, ia fikir. Ia nak isap rokok kepada para ramai pun yang ia fikir. Betul. Fikir tak boleh. Setuju. So, it come automatically. Sebab ia dah jadi cara you train. Otak ia kata mana yang bagus, mana yang tidak. So, di sinilah keperluan kalau kita nak jadi sebuah negara maju ke negeri maju ke, education. At least tertiary education. Supaya negeri ini bukan hanya pendapatan tinggi, tapi mentaliti kita. Ya, jadi satu dasar keluarga, dan keluarga mesti ada degree, dasar dalam kampung semua degree, dan dasar negeri dan dasar negara. Jadi semua orang ada di degree. Mungkin yang tak ada degree itu outliers saja. Yang sebab tertentu tadi. Baik, Doktor. Doktor, secara ringkasnya. Okey, secara ringkasnya pada pendapat saya, sekiranya kita memiliki degree, kita dah ada pekerjaan, kita dah ada majikan yang boleh menggaji kita, itu dianggap masyarakat kita sebagai berjaya. Tetapi satu lagi yang kita sering lupakan dan tidak diingatkan kepada mereka di luar sana, bahawa kalau kita ada degree, kita mampu mencipta peluang pekerjaan kepada yang lain, itu merupakan seorang yang paling berjaya sebenarnya. Kita sebagai entrepreneur, kita boleh lagi membuat, bukan saja kita yang berkerjaya, tetapi kita dapat membantu orang-orang kampung kita, orang di sekeliling kita untuk mereka membuka peluang pekerjaan. Itu yang lebih penting. Itu yang sebenarnya yang merancakkan lagi ekonomi kita di sistem ekonomi kita lah sebenarnya. Barulah kita segulai sejalai, Syah. Itulah. Tapi sebenarnya Nisa, kita pun sudah pun sampai ke penghujung dialog TVS Hala 7 lepas Lesen Kerja ataupun nak sambung belajar. Secara rumusan, secara ringkasnya, kita dah tahu kedua-dua panel kita bersetuju untuk teruskan momentum selepas STPM itu, terus tambah pengajian sekurang-kurangnya pada peringkat degree. Dan pastinya kepada anda, sekiranya anda ada cadangan atau pandangan dan topik-topik atau isu-isu semasa, terus hantar kepada kami di semua platform media sosial kami. Kita kira di Instagram, Twitter, Facebook ataupun TikTok, dan juga di YouTube #DialogTVS. Nyatakan keinginan anda, apakah topik yang ingin kami bawakan. Lepas ini insya-Allah jika ada kesempatan kita akan pertimbangkan dan kita akan bahaskan di pentas Dialog TVS. Dengan itu, saya Khairul Nisa Kasnun dan saya Syahir Rizak Narifin. Kita ucap terima kasih sekali lagi kepada kedua-dua panel kita yang hadir untuk Dialog TVS pada malam ini. Kita pulang pada anda untuk buat keputusan. Assalamualaikum dan salam hormat. Selamat malam.